Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pagi ni kita keluar topik sikit. Pagi ni kita masuk tajuk yang baru, bukan daripada buku yang biasa kita gunakan. Ada satu perkara yang berkaitan dengan tafsir ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah sebagai renungan pada pagi ini firman Allah SWT dari surah Fussilat ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk di kalangan mereka yang menyerahkan diri kepada Allah SWT. Baik, ayat ini adalah menceritakan tentang peranan setiap orang Islam. Dan bila kita lihat kepada ayat ini dalam kitab kita tafsir, iaitulah merujuk kepada kerja para ulama, sama ada mereka tu dalam mazhab fiqih ataupun mazhab akidah ataupun mazhab tasawuf atau apa sahaja golongan yang mengajak kepada kebaikan, maka mereka termasuk dalam golongan ini. Iaitulah ayat ini kalau kita faham melebihi daripada konteks dakwah dari sudut agama, maka anak-anak yang ada dekat sekolah dengan peranannya, guru-guru yang mengajar, doktor yang ada di klinik, siapa sahaja di kalangan orang Islam punya peranan. Ini maksud ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dakwah ni janganlah dibataskan kepada mimbar ataupun masjid saja. Mungkin kadang-kadang perbualan seseorang dekat kedai kopi lebih berkesan daripada kuliah yang disampaikan oleh seorang ustaz di masjid. Kerana bila kawan kita bercakap dekat tempat makan seperti itu, kata-katanya, bayangannya, sebutannya, niatnya lebih ikhlas barangkali, maka janganlah diabaikan peranan untuk menyampaikan kebenaran dalam apa juga keadaan kita. Jadi kalaulah satu ucapan yang kita bawakan itu boleh membawa perubahan kepada seseorang, sebagai contohnya seorang doktor merawat pesakit kronik, kemudian dia berpesanlah kepada keluarga pesakit, saya walaupun seorang doktor pakar yang terlatih, tapi ilmu yang saya ada untuk merawat pesakit tuan-tuan ni hanya sekelumit saja, berdasarkan pengalaman latihan yang saya alami. Selebihnya tuan-tuan jangan duduk meratap seperti ini. Pergilah dekat bawah sana, ada surau, boleh sembahyang sunat duha, boleh sembahyang sunat hajat, boleh bacalah apa-apa ayat daripada Al-Quran, surah Yasin dan sebagainya. Mudah-mudahan doa tuan-tuan di kalangan tuan-tuan ni ada yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Tengok tuan-tuan, peranan seorang doktor bila mengatakan demikian kepada keluarga pesakit lebih berkesan barangkali daripada kata-kata seorang ustaz yang berdakwah di masjid cerita tentang penyakit. Begitu juga orang yang bekerja dalam bidang masing-masing. Maka sebab itu bila Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam satu pembukaan, namanya pembukaan Khaybar, bila mendapat tahu golongan Khaybar ni, Yahudi Khaybar telah melakukan pengkhianatan untuk umat Islam, maka Nabi SAW telah mengambil tindakan mengepung mereka beberapa waktu, beberapa minggu. Dan salah seorang yang telah diwahyukan oleh Allah untuk diberi tanggungjawab itu adalah Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Talib ini bukan saja kuat imannya, malahan kuat fizikalnya. Maka ketika Nabi memberikan panji-panji Islam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu, maka Nabi bersabda,
wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, kalau seseorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisi kandungnya. Ini pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali dalam saat-saat genting, walaupun masa peperangan. Maknanya tanggungjawab dalam berdakwah ni kena dimainkan walau apa juga keadaan sekalipun. Janganlah ditunggu kita sampai jadi orang berilmu dalam bidang agama yang lengkap dah jadi pakar baru kita nak berdakwah. Tidak. Sayyidina Ali Allah wajah ni begitu menarik kisah manaqib Sayyidina Ali, lelaki yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini. Pernah satu ketika Sayyidina Ali membunuh seseorang dalam peperangan. Kemudian Sayyidina Ali berusaha untuk membunuh yang kedua. Tiba-tiba orang yang kedua itu meludah beliau. Meludah Sayyidina Ali. Lelaki kafir itu meludah Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Sayyidina Ali tidak jadi membunuhnya. Lalu mereka pun menangkap lelaki itu dan bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa saya tak bunuh dia? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat sejati yang mulia ini, telah menjawab, aku membunuhnya kerana Allah. Tapi tak kala dia meludah aku takut niat aku sudah berubah, kerana membunuhnya bukan lagi kerana Allah tapi kerana marah, maka aku tidak jadi membunuhnya. Ambillah tindakan yang sepatutnya kepada beliau, tapi aku tidak akan bunuh. Allahu Akbar. Ya, itu sebab ya, kalau kita lihat ada seorang bernama Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu warḍah. Ini adalah seorang ulama tabi'i yang pernah berada dalam didikan keluarga Rasulullah selepas Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, salah seorang daripada ummahatul mukminin isteri Nabi ini namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni mempunyai seorang khadam. Khadam itu dikahwinkan dengan khadam kepada sahabat yang lain bernama Anas bin Malik. Maka mereka mendapat anak yang diberikan namanya oleh Ummu Salamah sebagai Al-Hasan, kerana Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat sayang kepada cucu Nabi yang bernama Al-Hasan bin Ali tadi. Maka oleh kerana sayangnya kepada cucu Nabi itu seolah-olah cucu beliau juga, maka bila dapat anak daripada khadamnya, Ummu Salamah lantas menamakannya, bagi aku nama dia, namanya ialah Al-Hasan. Maka Al-Hasan ini membesar dalam keluarga isteri Nabi selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecilnya didukung oleh nenek yang beriman yang salihah ini, Ummu Salamah. Kalau ibunya pergi ke pasar membeli apa-apa barang keperluan dapur, maka Ummu Salamah lah yang mendodoikan budak kecil ini sampai tidur. Setengah riwayat mengatakan ketika baby ini menangis kelaparan, sampai dia minum pada susu Ummu Salamah radhiyallahu anha, walaupun wanita ini sudah berusia pada masa itu. Maka Al-Hasan ini dianggap seolah-olah macam anak susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sudah wafat pada masa itu. Maknanya begitu rapatlah perhubungan yang ada. Maka Al-Hasan ini membesar dalam didikan nenek yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mendapat pendidikan daripada ini. Sehinggalah bila Ummu Salamah yang sangat disayangi ini oleh beliau dan juga oleh maknya wafat, maka keluarga itu tak tertahan. Duduk dekat Madinah, melihat di sana sini, terbayang wajah nenek yang salihah yang telah wafat itu. Tengok kat dapur, tengok, terbayang kat sinilah nenek duduk. Pergi ke depan, tengok inilah juga tempat nenek. Maka mereka pun tidak senang, tidak aman duduk kat Madinah. Mereka berpindahlah ke Basrah. Maka di Basrah ketika usianya 12 tahun, dia sudah boleh memberi fatwa dekat masjid di Basrah, tuan-tuan. Kerana membesarnya dalam keluarga Nabi dan duduk di Madinah berdamping dengan sahabat-sahabat yang masih hidup, mendengar periwayatan hadis dan kesungguhannya menuntut ilmu, maka Al-Hasan ni sejak usianya 12 tahun dia sudah boleh memberikan fatwa di Basrah, menjadi imam khatib Jumaat, tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Kerana orang kat Basrah pun takut kepada beliau, ilmu yang dia ada.
Sehinggalah satu hari Sayyidina Ali kerana wajah dah tak teringat tentang Al-Hasan Al-Basri ni. Dia pergi ke Basrah, maka dia melihat kenapa muda sangat imam kamu ini, khatib kamu ini. Maka mereka memberitahu ini merupakan salah seorang dari pendidikan keluarga Nabi yang bernama Ummu Salamah. Sayyidina kata, ya, aku tak ingat. Ni sini panggil dia sekejap. Sayyidina Ali tentulah lebih berilmu daripadanya. Sayyidina Ali bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri ini beberapa soalan. Pada budak yang menjadi imam dan menjadi khatib, menjadi guru yang usianya bawah 12 tahun ini, Sayyidina Ali bertanya kepadanya soalan-soalan. Berapa ya? 5-6 soalan Sayyidina Ali bertanya kepadanya. Semuanya dijawab dengan lengkap, tuan-tuan yang mulia sekalian. Faraidnya dijawab sempurna. Aqidahnya soal jawab sempurna. Hukum fiqihnya jawab tepat. Maka barulah Sayyidina Ali teringat, oh ini dulu budak yang duduk kat rumah mak ayahnya hamba dulu kan, duduk rumah Ummu Salamah. Barulah teringat. Maka Sayyidina Ali berkata kepadanya, kalau begitu kekallah engkau jadi imam dekat sini. Kerana imam zaman dahulu tugas mereka bukan saja mengimamkan salat, malahan menjawab hukum-hukum fatwa yang ditanyakan. Jadi Al-Hasan Al-Basri ini nak cerita kehebatan takwa pada wajah beliau dan keilmuannya. Seorang daripada anak murid yang bernama Yunus bin Ubaid berkata, setiap orang kalau melihat saja wajah Hasan Basri ini, maka luputlah daripada dirinya segala rasa sedih, segala rasa subul, segala rasa tertekan dan bimbang. Melihat wajahnya, seorang itu akan terbayang akhirat dengan nikmat-nikmat padanya. Kerana orang salih ini wajahnya menjurus kepada amal salih, wajahnya menjurus kepada kebaikan, wajahnya menjurus kepada Al-Quran, wajahnya menjurus kepada segala benda-benda yang baik. Baik tuan, ya, satu hari seorang anak murid ni dalam kaitan ayat daripada surah Fussilat yang ke-33 ni tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Ada seorang budak muda datang jumpa Hasan Basri pada hari tuanya, lalu berkata kepadanya, Tuan Guru, nasihatkanlah kepada saya. Maka Hasan Basri bertanya pula pada budak muda itu, engkau dulu bagi nasihat kepada aku, ya, aku dah selalu bagi nasihat pada orang, cuba engkau bagi nasihat kepada aku. Budak muda itu mengatakan, wahai Tuan Guru, saya belum layak bagi nasihat, saya masih banyak dosa. Ini adalah tanggapan sebahagian daripada manusia. Nak melakukan kebaikan, dia mengatakan saya belum sempurna lagi, saya belum sembahyang lagi, macam ni saya bagi nasihat pada orang, saya belum tutup aurat lagi. Sebahagian pula yang lebih daripada itu, saya masih minum arak lagi. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, saya nak cerita satu pengalaman. Saya baru pulang daripada Uzbekistan, negara yang pernah memiliki sejuta muhaddisin dan juga mufassirin dan juga fuqaha dan juga ulama ini. Ini Uzbekistan. Dulu-dulu tempat yang terkemuka kat situ nama tempat Samarkand, Bukhara, Tirmiz. Itu tempat-tempat melahirkan ulama hadis yang begitu ramai, tuan-tuan. Ada Imam Al-Maturidi di situ, Imam Abdul Aziz Samarkandi kat situ. Ribuan, malahan jutaan ulama lahir kat situ, tuan-tuan dimuliakan saya. Terlalu ramai. Imam Bukhari seorang daripadanya, Imam Abu Isa At-Tirmizi seorang daripadanya. Tapi kalau kita pergi ke Uzbek pada ini, masjid-masjid yang besar itu nak cari orang sembahyang 20 orang pun susah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, begitu jauh ketinggalan mereka mengamalkan Islam pada ini. Orangnya baik, okey, makanan halalnya banyak, tapi minuman keras ni memang tak dapat nak dipisahkan. Di semua kedai makan memang ada minuman keras. Ya, mandu pelancong yang bawa kami ke sana bercakap bahasa Inggeris dengan petahnya dan sangat concern tentang sembahyang untuk kita, tapi dia sendiri pun tidak sembahyang. Tuan-tuan boleh kawasan, ya. Maka saya ambillah peluang bertanya dengannya, berkata dengannya, tuan seorang yang baik, mengajak kami pergi ke masjid, tunjuk kami tempat sembahyang. Ya, dan kadang-kadang kita nampak dia bersedekah ketika menunggu kita di masjid. Dia mengatakan bahawa Ustaz, saya tak sembahyang sebab saya masih minum, Ustaz.
Kami orang Uzbek ni memang tak dapat elak daripada minuman keras. Bila tertekan stres sikit minum, maka tak layaklah orang minum ni sembahyang kan. Ucapan seperti ini merupakan ucapan yang sangat disukai oleh syaitan sebenarnya, kata Al-Hasan Al-Basri, iaitu bila seseorang Muslim mengabaikan rukun yang paling utama dalam kehidupannya dengan anggapan bahawa dia belum sempurna, dan itu menjadi alasan besar untuknya terus melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain, kerana Allah telah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguhnya salat itu akan mampu menghalang kamu daripada melakukan perkara yang fahsya' dan perkara yang munkar. Fahsya' itu apa dia? Fahsya' itu adalah merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan gender, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seksual yang melayakkan seseorang dengan sebabnya dikenakan hukuman had. Kalau belum berkahwin umpamanya disebat 100 kali. Maknanya perkara berkaitan dengan zina, perkara berkaitan dengan liwat, perkara-perkara berkaitan dengan homoseks, lesbian dan sebagainya. Maka salat akan dapat mencegah perkara itu daripada berlaku, dengan syarat dia terus-menerus melakukannya. Jadi kata-kata yang dirujuk ini merupakan kata-kata yang paling digemari oleh syaitan bila seseorang manusia menyangkakan dia tidak layak mengajak kepada kebaikan kerana dia masih lagi terlibat melakukan kemungkaran. Ya, dia memang lemah iman, dan semua orang lemah iman. Mungkin semua orang boleh terjebak melakukan maksiat, tapi ketaatan kepada Allah itu tetap wajib untuk dilakukan. Jadi tuan-tuan, pesan kita kepada sesiapa saja di kalangan umat Islam yang pada hari ini masih lalai, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ya'tikum maut. Maka ingatkan kepada mereka ni bahawa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi ruang, bagi peluang, bagi galakan, bagi motivasi. Balik kepada kata-kata Hasan Basri ini, bila engkau mengatakan kau tidak layak memberikan nasihat, tidak layak untuk melakukan ketaatan kerana dirimu masih lagi bergelumang melakukan dosa, maka ini merupakan kata-kata yang sangat disukai oleh syaitan. Kerana tidak ada manusia di muka bumi melainkan dia pernah melakukan dosa. Tidak ada seorang pun yang selamat daripada melakukan dosa, kerana semua ini tidak masuk. Ini merupakan kata-kata yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya bertajuk Az-Zuhud. Jadi salah satu jalan halus yang ditempuh oleh syaitan untuk manusia sesat dalam kehidupan, iaitu membisikkan dalam diri mereka ini, aku belum layak mengajak manusia melakukan kebaikan. Ya, kata-kata seperti ini timbul dalam hati kerana serangan pemikiran dan bisikan daripada syaitan. Maka menyebabkan seorang ibu, barangkali seorang bapa yang membesarkan anak-anaknya supaya anak itu berjaya, jadi orang ternama, mungkin punya kedudukan, mungkin punya sumber keuangan yang kuat, pagi-pagi macam ni tak bangun subuh. Maka si bapa bercakap pada maknya, tak apalah, biarlah dulu kita macam tu juga. Ya, apa cerita ni tuan-tuan dimulai orang sekalian? Sedangkan Nabi SAW yang kita pelajari, Nabi bukan saja mengerjakan subuh, kejut tahajud pada Fatimah itu bersama suaminya, menantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tiba-tiba pada hari ini ada bisikan syaitan untuk si bapa, si ibu, orang kesian, orang muda, mana tadi dia pergi tengok movie, apa dia balik entah. Maka kita tak bolehlah nak ganggu dia, biarlah, kita zaman muda macam tu juga. Tengok tuan-tuan, ini bisikan syaitan, tengok. Sehingga seorang bapa, seorang ibu begitu takut kepada anaknya berbanding takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi syaitan memperlihatkan berbagai kekurangan dalam diri, sehingga dia akan tersebut dalam dirinya, terlintas dalam hatinya. Lihatlah siapa engkau, apa hak engkau nak tegur orang itu, apa hak engkau nak betulkan dia. Engkau pun tidak layak pun, engkau pun dulu macam tu juga. Tujuannya tidak lain tidak bukan, tujuan syaitan ini adalah untuk menjadikan si hamba itu memberhentikan kerja-kerja amal ma'ruf dan juga nahi mungkar, dan itulah kerja yang paling disukai oleh syaitan.
Nampak tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian. Ya, jadi setiap orang pasti mengalami keadaan seperti itu, kemurungan dalam melakukan dakwah kerana bisikan-bisikan syaitan dalam diri. Kan itu Hasan Basri yang telah kita ceritakan latar belakang hidup kita tadi pernah berkata bahawa hindarilah dirimu, ucapkanlah banyak isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai kamu tertipu oleh bisikan syaitan, kerana bisikan itu akan menghalang kamu daripada melakukan kerja-kerja untuk Tuhanmu, kerja-kerja untuk keluargamu, kerja-kerja untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nampak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kadang-kadang berada dalam masyarakat yang hidup pada hari ini, masing-masing menepis kerja itu bahawa itu bukan tanggungjawab dia. Katalah berlaku satu kemungkaran, nanti kita adu pada pihak berkuasa tempatan. Oh, dia cakap minta maaf, ini kawasan ni bukan kawasan saya, kawasan ni kawasan orang luar. Habis dengan siapa kita nak mengadu ya? Mengadu dengan Jabatan Agama. Oh, kita pergi ke Jabatan Agama pula. Jabatan Agama mengatakan, oh ini sebenarnya luar pada akta, kami tak mampu ambil tindakan. Saya mengadu pada ketua kampung, oh minta maaf, kita ni bukan kerja macam ni, kita kerja lain. Mengadu tuan imam, malah minta maaf lah, saya ni kerja saya hanya mengahwinkan orang, mengimamkan salat jenazah dan sebagainya. Nampaknya kita tak tahu siapa kita nak mengadu buatan mungkar ini terus berlaku, tuan-tuan. Kerana semua orang berada dalam posisi play safe, supaya tidak terbabit dengan kerja-kerja seperti ini, kerana kerja-kerja ini menagih daripada kita pengorbanan nampaknya. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi memang sepatutnya setiap orang Islam memiliki sifat kesempurnaan. Penampilannya sempurna, akhlaknya sempurna, ilmunya sempurna, keluarganya sempurna. Yang lain cakap banyak, anak sendiri tak pakai tudung, orang cakap macam tu pula dah. Nampak kan? Ya, cakap banyak, dia bekerja kat situ pun ramai orang buat perkara mungkar dia tak tegur. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah kadang-kadang pelabelan yang dilakukan kepada orang-orang Islam, mengharapkan kehidupan itu betul-betul sempurna, nanti barulah nak berlaku kerja dakwah. Manakah mungkin perkara itu dilakukan? Nampak tak tuan dimuliakan Allah sekalian? Memang kita tidak akan menemui manusia yang sempurna. Bahkan tidak semua ulama dianugerahkan kesempurnaan dalam hidup mereka. Bukan cerita orang biasa, tuan. Ulama besar pun kehidupan mereka kadang-kadang diuji dengan anak-anak. Ya, betul. Termasuklah seorang imam yang mulia namanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa arda, guru kepada Imam Syafi'i ini. Segak orangnya, mulia orangnya, lancar kata-kata, wangi baunya, putih pakaiannya. Sesiapa yang melihat Imam Malik akan mengetahui bahawa memang dia ini dilahirkan untuk Islam. Imam Malik, guru besar yang sangat mulia ni, tuan-tuan. Kalau hadir kat majlis Imam Malik, tak ada seorang berani bergerak, tak ada seorang berani bercakap. Kalau dia bercakap, Imam Malik tunjuk kat dia, maka nanti ada polis datang pergi angkat orang tu buat keluar. Kamu apa sangat tak hormat sangat majlismu, keluar kamu belakang. Semua orang takut, sampai mereka mengatakan ka'anna ala ru'usihim tayr. Kalau Imam Malik ni bercakap, semua orang duduk terpaku macam batu, kaku. Kalau burung datang pun boleh hinggap atas kepala mereka. Takutnya mereka kepada Imam Malik itu. Hebat. Tapi sayangnya, tuan-tuan, Imam Malik ini diuji oleh Allah. Salah seorang daripada anaknya suka memelihara burung. Masuk pertandingan burung punya. Apa burung? Apa dipanggil? Burung bersiul, burung apa? Bernyanyi. Burung terkukur itu kan? Competition burung. Tahu? Orang kampung sana ambil burung. Burung tu kena berlagu ke, kena menyanyi ke apa tu. Maka yang mana seorang pada anaknya lalai macam tu, tuan-tuan. Dah masuk ke bidang itu, kadang-kadang terlibat perjudian lah. Dan Imam Malik tidak mampu untuk mengubahnya. Sampai di situ kata-kata yang menarik Imam Malik ungkapkan. Ya, disuruh kepada guru itu supaya mendidik anaknya, kerana dia sendiri pun tidak mampu untuk mendidik anaknya daripada ramai-ramai seorang jadi macam tu. Ya, ibarat kata orang Melayu lah, dalam setangkai, dalam sesikat pisang tentu ada satu yang dimakan burung, agaknya macam itulah lebih kurang.
dalam setangkai kelapa ada satu ditebuk tupai. Daripada banyak-banyak tak boleh jadi semua sempurna. Tapi Imam Malik tidak pernah berhenti menyampaikan majlis ilmu walaupun ujian Allah untuknya seperti itu, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Para ulama pun begitu adab mereka kepada Imam Malik, mereka tak cerita lebih lanjut lah. Setakat itu saja mereka kata, anak Imam Malik seorang ni kesian, Allah bagi hidayah. Lalai dan sering mengabaikan solat, agaknya begitulah. Mengabaikan, orang kata menangguhkannya atau tak sembahyang ke, tidaklah disebut oleh mereka. Kerana adab para ulama ni menghargai seseorang, dia cuba untuk menutup segala sedaya upaya kelemahan-kelemahan yang berlaku itu. Maka janganlah kita menjadikan perkara semikian, kelemahan seperti ini sebagai alasan untuk menafikan kebaikan yang ada pada orang. Orang tu dah menjalankan tanggungjawab, tapi jangan kita sebut cakap je. Anak dia pun kata-kata sebegini merupakan kata-kata yang paling disukai oleh syaitan. Kerana bila manusia berkata demikian, dia sudah pun menafikan kerja-kerja dakwah, iaitu dia nak suruh manusia jadi maksum seperti Nabi, sedangkan perkara itu merupakan perkara yang mustahil berlaku. Nampak Jadi perkara sedemikian bukan saja menyebabkan Imam Malik sedih, tapi perkara itu tidak pernah membantutkan niatnya untuk menyampaikan ilmu-ilmu Islam dan juga dakwah yang dilakukan olehnya. Beliau hanya berkata adab ini ialah milik Allah. Ini adab ilmu Allah punya. Bukan adab itu milik ibu ayah. Jadi bila Allah punya dibagi kepada orang tertentu, ada kelebihan itu, maka hendaklah disampaikan. Jadi ini disebut oleh Imam Ar-Hurmuzi dan kitabnya Al-Muhaddith Al-Fasil, cerita tentang ujian Allah kepada ulama-ulama termasuk Imam Malik, iaitu seorang daripada anaknya agak lalai dalam mengamalkan Islam. Baik, jadi selain daripada diri pendakwah, bisikan syaitan ini ditujukan kepada semua manusia juga. Tujuannya tetap sama, iaitu untuk menghentikan aktiviti dakwah supaya tidak berlaku dalam masyarakat. Akibatnya kita akan mendengarlah celaan orang mengatakan seperti ustaz itu pandai bercakap saja, fulan itu pandai bercakap saja, imam itu pandai berkhutbah saja, tapi keluarganya pun teruk dahsyat, tak mengamalkan Islam. Isterinya sendiri pun ketawa mengilai-ngilai dekat sekolah. Aku tahulah sebab aku pun cikgu juga. Jadi cerita-cerita seperti ini, tuan-tuan yang mulia sekalian, adalah satu kerja syaitan untuk menjadikan tanggungjawab dalam dakwah ini terbantut. Jadi ada satu kaedah yang disebut bahawa Al-Imam Al-Ghazali berkata, ada orang dia nak mengumpat seseorang, tapi tuan imam dan juga tuan ustaz tu dia tak mampu nak mengumpatnya kerana orang itu masyarakat sayang. Maka dia akan mencari poin-poin yang akan menyebabkan orang yang demikian ini jatuh pada pandangan masyarakat. Kalau kita duduk dalam bidang kewartawanan, ini kita tengok, dapat tengok. Kalau berlaku sesuatu penyimpangan pada ahli agama ataupun orang yang berkaitan dengan agama saja, maka dipalu gendangnya biar satu dunia tahu. Sedangkan yang melakukannya seorang diri saja, dan orang itu pun tidak layak untuk dipanggil ustaz, tapi telah pun dilakukan sedemikian. Maka nanti bila disebut perkara sedemikian, dipalukan biar semua orang tahu, digendang lagi, digoreng lagi, biar satu dunia tahu bahawa inilah kira orang beragama mengambil kesempatan terhadap orang lain, padahal orang itu dengan agama seumpama jauh panggang dari api. Ini adalah kerja-kerja yang sangat jahat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerja yang sangat jahat. Padahal kalau kita lihat pandangan para cendekiawan, yang melakukan perkara itu cuma segelintir, cuma daripada kalangan manusia. Kalau nak dibandingkan, kerja sedemikian berlaku kat gereja-gereja lebih parah lagi, sampai ditulis dalam banyak buku tentang kejahatan padri yang ada kat gereja. Mengambil kesempatan terhadap murid-murid yang belajar di situ, sebagai contohnya, lebih parah, lebih dahsyat lagi. Tapi itu semua disembunyikan. Tapi tiba tahun Islam sahaja, maka benda itu semua di-highlightkan. Maka bertanggungjawablah depan Allah SWT kelak bagaimana nak menjawab.
kita yang terlibat pada hari ini pun kalau boleh tutuplah perkara-perkara sedemikian, jangan diceritakan, jangan tolong diviralkan dalam keadaan benda itu sedang disiasat ke atau diambil tindakan ke. Maka tanggungjawab kita sebagai orang Islam dah stop sudah. Kalau dah diambil tindakan, baguslah, tak payahlah kita sebar-sebarkan lagi seolah buruk sangat institusi orang Islam yang ada pada hari ini, tuan-tuan yang boleh dikatakan. Ya, jadi tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab milik orang Islam, adalah dipadam, dipendam, ditutup, memadailah untuk sekali diceritakan sudah, tak payah dia sebar luaskan lagi, kerana ia mengaibkan umat Islam itu sendiri. Nampak tuan rahmati dan dikasih sekalian. Ya, ada seorang dia mencari populariti, dia berkata, Ustaz nak tahu tak? Dia berkata, ni Muhammad Hafiz yang ada ni banyak-banyak ni, bukan percaya ni, kebanyakannya 90% yang ada kat situ terlibat dengan perbuatan-perbuatan sekian. Kata-kata ni sangat kejam, tuan-tuan. Kata-kata ni sangat tak bertanggungjawab, tuan-tuan. Kalau kata-kata seperti ini berlandaskan kepada analisis kat macam universiti, boleh juga dipertimbangkan. Tapi kata-kata ini mencari populariti, namanya hukumnya haram. Masjid dan surau tidak cukup imam pada hari ini, sampai kita terpaksa mengimport imam-imam dari Timur Tengah untuk menjadi imam di sini. Baguslah kerja tu, tapi mana orang kita berkelakar? Kerana kata-kata yang datang daripada syaitan seperti ini tadi, tujuannya adalah untuk memadamkan institusi Muhammad Hafiz yang ada, yang peranannya besar untuk melahirkan kepimpinan pada masa akan datang. Dia suruh semayang dan sebagainya, lalu melabel tempat-tempat sedemikian sebagai tempat-tempat yang melahirkan orang berkelakuan jenayah begitu dan begini. Kalau kita melihat satu kekurangan, tolonglah kita tampung. Nampak tak, tuan? Kalau ada Muhammad Hafiz dekat tempat kita sebagai contohnya, kita tampil beritahu, saya bekas accountant dahulu, saya rasa saya nak berkhidmat, kalau ada keperluan boleh rujuk pada saya, insyaAllah free of charge. Saya Alhamdulillah, saya pun dah ada pencen, dah ada apa, saya datang nak bantu. Masa saya dulu merupakan cikgu matematik tambahan, cikgu cemerlang, guru cemerlang. Sekarang saya duduk sini, saya dah mastautin kat sini, saya tengok ada Muhammad Hafiz ni. Kalau ada perlu mengajar matematik, saya boleh ajar, ya, insyaAllah, ya. Mengapa kita tak jadi macam tu, tuan-tuan? Daripada kita cuba untuk mengatakan keburukan pada tempat-tempat ini, sebahagian daripadanya melahirkan orang baik-baik, itu tak disebut. Ya, saya tak masukkan apa-apa organisasi lah, tapi kita tahun lepas pun pencapaian SPM paling cemerlang pun Muhammad Hafiz, tuan-tuan. Mengapa itu tidak di-highlightkan? Nampak? Jadi perangkap syaitan yang berlaku pada ini nampaknya telah menjerumus sebahagian daripada umat Islam untuk masuk bersama-sama memfitnah orang Islam, bahawa orang Islam ni seolah-olah pada mereka ni segala kejahatan itu ada. Nampak, tuan-tuan? Mereka sibuk mengatakan berapa ramai orang Islam bercerai. Cuba bentangkan dekat parlimen, berapa ramai orang bukan Islam bercerai? Lebih ramai lagi. Tapi kenapa yang orang Islam yang dihailkan? Soal buruk sangat ke orang Islam ni, jahil sangat ke orang Islam ni, teruk sangat ke umat Islam ni. Kenapa perkara demikian yang digembar-gemburkan, ya? Tak nampak ke dia masjid bangsa dekat sini bagi tawaran lagi kepada orang bukan Islam untuk bercakap di platform ni? Tak pernah dibuat orang, terbukanya orang Islam tak ada pula cerita benda-benda yang baik macam tu, dan diceritakan semua perkara-perkara keburukan. Ya, jadi kita bertanggungjawab depan Tuhan bila kita bawa cerita-cerita keburukan umat Islam. Memanglah umat Islam lemah pada hari ini, tapi jangan ia menjadi satu batu loncatan untuk semua orang condemn Islam, tuan-tuan dimulai kalau sekalian. Maka kita mesti punya tanggungjawab untuk memperbaiki keadaan ini daripada terus berlaku. Baik, jadi sikap kita seharusnya janganlah seperti kebanyakan orang, sebahagian daripada mereka yang dimaksudkan ini. Kita mestilah mengambil tanggungjawab untuk mengingatkan orang keliling kita kepada peranan masing-masing. Itu sebab seorang pemikir Islam terkemuka dari Pakistan, Muhammad Iqbal namanya, dia kata, aku berkecimpung dalam dakwah ni peringkat dunia, world. Berlalu masa dalam hidup aku, tahun-tahun aku pergi, dan aku pulang muhasabah diri aku mendapati banyak benda, masih banyak lagi benda yang tak dapat aku lakukan. Aku pun kecilkan skop dakwah ini ke peringkat negara. Tahun-tahun aku lalui untuk baiki keadaan mereka. Akhirnya bila aku lihat di hujung muhasabah diri, masih banyak lagi perkara yang lompang yang aku tak mampu nak kerjakan.
Aku kecilkan lagi skop, pergi ke peringkat province, macam kita negeri lah, state lah, cuba berdakwah. Tahun-tahun aku lalui, masih banyak lagi perkara-perkara tak dapat aku teruskan lakukan, masih banyak kekurangan. Aku kecilkan lagi di peringkat daerah pun, tahun-tahun nampaknya umur aku makin pendek. Lalu aku pergilah ke peringkat kampung, pun tak banyak benda aku boleh buat. Hari sekali bawa aku perasan, sebenarnya kebaikan ini perlu mula dengan diri sendiri sebenarnya. Sangkaan aku kepada orang Islam, usaha aku, kata-kata aku, ya, kepada apa yang patut aku buat terhadap Islam ini, barulah aku perasan sebenarnya mula daripada diri aku, keluarga aku. Kalau semua orang berfikir demikian di sambil kerja-kerja yang diteruskan, tapi janganlah buruk sangka kepada umat Islam. Memang umat Islam ni ada kelemahannya. Tuan-tuan, mereka buat satu kajian tau, nak tengok jujur ke tidak orang Islam yang dituduh ni ialah masyarakat dikatakan orang Mesir ni orang suka mencuri, penipu dan sebagainya, ya. Maka mereka pun buat satu uji kaji. Dulu lama cerita, lebih 10 tahun lalu, dia bawa satu bas, tak ada konduktor, dan kemudian diambillah orang daripada Kahira itu untuk pergi ke satu bahagian daripada Kahira baru, Kahira lama, Old Cairo dengan New Cairo. Letak bas itu, tengok, sediakan satu tong macam tempat letak duit, masing-masing naik, bayar tak duit. Itu dia kata besar-besar berapa geni. Ni nak cerita penduduk Mesir ni buruk sangat dan teruk sangat. Bila habis satu hari itu, maka diangkatlah tabung itu, dikiralah berapa perjalanan bas itu pergi balik dengan penumpangnya yang patut syarat orang Mesir ramai. Kalau naik kereta api pun, atas atap kereta api pun kadang-kadang mereka naik, macam kat Bangladesh juga, ya. Maka petang itu menjelang malam, mereka pun buka tabung itu, lihat. Sepatutnya yang terkumpul katalah sebanyak RM2,000 kita lah seorang. Surprisingly mereka lihat RM3,000 ada di situ, tuan-tuan. Siapa kata orang Mesir jahat, teruk sangat orang Mesir ni? Kalau mereka membuat kajian untuk, siapa kata orang Mesir teruk sangat ni? Menunjukkan begitu semangat sedekah mereka, walaupun yang naik itu orang-orang biasa, marahin, orang susah, tapi semua orang bayar lebih dan tak ambil pulang. Mungkin dia berniat untuk tanggung ni, saja tengok orang susah dibayarkan. Akhirnya menjelang malam, nilai yang patut dikumpul RM2,000 macam kita, tapi yang ada RM3,000, terlebih 50%. Maka tuan-tuan, janganlah diceritakan keaiban orang Islam ini, kan? Kalau setakat pergi ke masjid hilang selipar yang harganya berapa ringgit, tak perlulah dibesar-besarkan. Mungkin orang pakai dan letak tempat lain agaknya. Tak boleh baik sangka ke, buruk sangka? Kenapa kena buruk sangka? Nanti dihebah-hebahkan di masjid tempat kecurian berlaku. Yang orang kafir ini datang ke negara kita, merompak dan mengambil semua hasil bumi itu yang kita banggakan untuk pergi ke negara mereka. Baru mereka mengajar kita tamadun. Begitu cara fikirnya. Ini ditulis oleh Muhammad Imarah ataupun Imam Syekh Muhammad Ghazali. Kita ceritakan tentang yang hilang selipar dekat masjid, berapa kesnya. Teruk sangat orang Islam curi selipar, tak ada duit ke? Yang kita lupa adalah kita pergi belajar kat Sorbonne sana, France. Kita belajar dekat London. Padahal negara-negara itu pernah datang ke negara Islam, merompak habis. Ada sebahagian daripada negara Afrika masih lagi berada di bawah negara Perancis yang zalim itu. Tidak boleh diceritakan, tapi yang ditonjolkan seolah-olah negara itulah tempat kita belajar tamadun, civilized, peradaban. Apa ni cerita, tuan-tuan? Terbalik dan nampaknya minda kita pada hari ini. Maka umat Islam ditonjolkan umat yang bersifat ketinggalan, zalim dan sebagainya, mencuri dan sebagainya. Tapi umat itu dibandingkan sebagai umat maju, hebat. Adakah begitu? Nampaknya tak betul, tuan-tuan dimuliakan orang sekalian. Cara berfikir yang perlu diluruskan bagi semula, bahawa umat Islam tidaklah seteruk yang dibayangkan. Nampak? Ya? Baik. Jadi kembali kita pada topik perangkap syaitan ini tadi, bahawa syaitan akan menangkap manusia, khususnya kita yang datang ke masjid ini. Lebih banyak lagi perangkap yang diadakan, supaya kita akhirnya akan merasakan bahawa kita belum sempurna, kita tak boleh jalankan tanggungjawab, kita tak perlu ingatkan orang lain, kita tak perlu betulkan anak kita punya kesilapan, nanti dia pandai sendirilah. Tak boleh, tuan-tuan. Ada perkara yang kita kena tegur. Hikmah itu sangat penting.
Hikmah itu berarti kebijaksanaan. Macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi imam sembahyang subuh satu hari, lalu tiba-tiba dia terhidu bau yang sangat busuk. Makan apa orang ni? Maknanya dia berada di samping pertama orang itu. Sayyidina Umar jadi imam Masjid Nabawi itu ketika baginda merupakan khalifah, maka terhidu bau yang sangat busuk. Dia pusing saja lepas sembahyang itu. Tuan-tuan tahu kan, kalau kita sembahyang berjemaah jadi imam, disunatkan untuk imam ni bila habis sembahyang pusinglah ke kanan menghadap ke makmum sikit kan, begitu kan. Tapi kalau kat Masjid Nabawi, makam Nabi berada kat situ kan, imam kalau pusing ke arah kita, dia akan melakangkan makam Nabi kan. Faham tak maksud saya? Di semua masjid dalam dunia, termasuk Masjid Haram, kalau imam itu habis sembahyang, dia akan pusing ke arah kita, belah kanan, disunatkan. Tapi kalau kat Masjid Nabawi, kalau dia pusing ke arah kanan menghadap ke kita, dia akan melakangkan makam Nabi kan. Faham maksud saya? Kerana makam Nabi berada dekat kiri masjid kan. Maka semua mazhab fuqaha Islam ketika membahaskan siapa jadi imam kat Masjid Nabawi, dia kena pusing ke arah kiri supaya jangan membelakangkan makam Nabi itu. Faham? Tuan-tuan ada harapan nak jadi imam kat Masjid Nabawi? Hukum ni pelik lah kalau orang jadi imam di Masjid Nabawi lah. Faham tuan? Maka Sayyidina Umar pusing. Sayyidina Umar pun berkata, siapa yang sembahyang ni tak sah ni, bangun, pergi ambil wuduk balik, nanti waktu subuh ni habis, pergi angkat sembahyang cepat, pergi bangun angkat sembahyang dia tak sah, ada pula kentut dekat Masjid Nabawi. Maka datanglah seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, bisikkan sesuatu pada telinga Sayyidina Umar. Kata-kata itu mempunyai wisdom, tuan-tuan. Dia kata pada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, orang lain tak dengar kata-katanya, adabnya pada Sayyidina Umar yang hebat ni. Wahai Amirul Mukminin, kan kebaik kalau kita semua ambil wuduk dan sembahyang bersama dengan orang yang telah terbatal tadi. Itu lebih menjaga adab dan juga aibnya daripada tersebar. Kan Nabi bersabda bahawa kalau kita ulangi sembahyang meraihkan orang yang datang lambat itu, maka sembahyang kita dikira fardu, yang kita ulangi itu dikira sunat. Sunat meraihkan orang datang lambat untuk kita sembahyang lagi sekali dengannya. Ya, ini contohnya kita dah habis sembahyang subuh, tengok Allah ada seorang lambat datang sembahyang, dia memang sentiasa dekat masjid hari itu, dia terlambat, dia tak dapat sembahyang berjemaah. Betul tak tuan? Sedekah kita pada dia pada hari itulah kita sembahyang dengan dia, walaupun kita dah sembahyang kat sini. Allah, Fulan, kamu lawan itu, saya sembahyang kamu. Kamu dah sembahyang, tak apa, saya sembahyang sekalian kamu. Dapat 2 pahala pagi itu. Nampak tuan? Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bisikkan begitu oleh Jarir, dia pun istighfar, astagfirullahaladzim. Betul lah kamu kata, patutlah Nabi sayang dengan kamu, wahai Jarir. Kamu ini seorang yang Allah sayang pada kamu. Jarir ni sahabat yang mulia, masuk Islamnya lambat, tapi Nabi mengatakan dia ni seorang yang sangat hebat, ya Nabi, Allah dan Nabi sayang padanya. Bijaknya dia, ada wisdom. Dia kata, wahai Mu'minin, kalau kita suruh dia sembahyang, tentu memalukan. Silap dia tak sembahyang pada hari ini, malu dia nak pergi ambil uduk, nanti orang nampak kan. Mari kita semua sembahyang, kita sembahyang bersama-sama dengan dia. Sayyidina Umar membuat umumkan, baiklah aku sendiri pun akan ambil uduk lagi sekali. Semua orang pergi ambil uduk pasal mereka dulu, dan sembahyang subuh kali kedua pagi itu. Nampak tuan-tuan? Memanglah hikmah ni satu keperluan, satu kemestian lah. Orang muda itu datang sembahyang Jumaat, betul, tapi dia pakai baju ketat. Seluarnya masa dia sujud itu nampak di bahagian belakang, sembahyang tidak sah. Tapi entah itu kali pertama dia datang sembahyang. Bagaimana kita nak tegur? Janganlah kita pergi tegur orang ramai, sembahyang apa macam tu pula, tak sah. Orang tu bawa kali pertama, kena ada hikmah lah. Betul tak? Ya, kena cakap dengan hikmah lah untuk mendekati orang ini, bercakap dengan cara yang disenangi olehnya. Begitu maksudnya. Jadi tanggungjawab belajar dakwah dan menyampaikannya bukan terbeban ke atas para ustaz saja, ke atas semua orang Islam. Kerana siapa sahaja selagi bernama manusia memang punya kelemahan,
termasuklah para ustaz, termasuk para ulama, termasuk para tabi'in. Mereka semua punya kelemahan, tapi kelemahan itu ditutup oleh Allah. Kalau terdedah kepada manusia yang lain cuba untuk menutupnya balik semula, jangan terbuka, kerana dia adalah seorang yang berpengaruh. Dan kita sebagai orang Islam ambil pengajaran, janganlah menyebarluaskan perkara-perkara berlaku kepada umat Islam sendiri. Tak payahlah, cukuplah, stoplah. Ya, kalau ia berlaku dan ada tindakan, sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pihak yang berkenaan dikenakan hukuman dan sedar, dan yang dizalimi mendapat haknya, dan cukuplah, kita tak payah cerita lagi. Kerana perkara-perkara demikian tidak memberi kebaikan kepada kita sebagai orang Islam, malahan akan meretakkan lagi perhubungan yang ada dan menambah lagi serangan dan juga kebencian musuh-musuh Islam yang meluat kepada kita, untuk menjadikan ia dalil bukti bahawa kita ni memang umat yang tak guna, padahal Allah tidak mengatakan demikian. Baik tuan ya, jadi ingat pada pesan Nabi SAW yang terakhir sekali, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat, kata baginda Rasulullah SAW. Maka tanggungjawab ini terpikul di atas diri setiap orang Islam, siapa sahaja mereka, di mana sahaja mereka. Dan saya bawa cerita ni, cerita yang terakhir tuan-tuan, untuk renungan tuan-tuan kerja dakwah ni kena buat. Ada seorang muda, dia belajar di sebuah universiti, maka dia pun nak bekerja dalam sektor swasta. Sektor swasta ni mereka punya rangkaian kedai buku besar, banyak. Oleh kerana dia saja seorang budak Melayu Islam yang menonjol, boleh cakap bahasa Inggeris, bijak, smart, maka dia pun naik pangkat lah, daripada satu akhirnya jadi ketua pada Malay punya division dalam syarikat buku yang besar itu. Bos-bos di atas bukan Islam. Maka tuan-tuan, peristiwa ni berlaku lebih 10 tahun lalu. Kini kedai buku ini, buku-buku padanya banyak, buku-buku tentang international lah, buku motivational, buku-buku investment, buku-buku yang besar-besar. Ni cerita lebih 10 tahun lalu lah, sebelum ada dunia gadget yang makmur pada hari ni lah. Maka hamba Allah ni telah membuat satu kesimpulan. Kadang-kadang kedai-kedai buku ni orang Islam begitu ramai kat negara ni, tapi kenapa Bible yang banyak dijual di kedai buku tersebut? Cantik-cantik Bible ni, international punya outlook lah tuan. Maka dia pun fikir, dia jumpalah penerbit-penerbit buku, dia kata, keluarlah Al-Quran. Ni cerita lebih 10 tahun lalu, keluarkan Al-Quran. Saya kerja kat kedai buku, saya manager di kalangan orang Islam yang melihat terpanggil untuk tuan-tuan penerbit buku ni, buatlah Quran-Quran yang cantik. Masa tu Quran tak cantik lagi, Quran hitam putih saja pada masa itu. Maka dalam satu pertemuan kami penerbit buku, dia menyampaikan, dia cakap, keluarkan Quran lah, sebab kedai buku saya perlukan. Maka dia pun buatlah kerja-kerja dalaman yang menyebabkan kedai buku ini mempunyai satu division, buku-buku Melayu, buku-buku Islam. Lama kelamaan orang Melayu pun datang membeli buku-buku. Orang Melayu pula buat investment, buku-buku yang bagus-bagus, Quran-Quran dan terbitkan. Dan ada satu kerja oleh satu orang yang tak bertanggungjawab untuk menjatuhkan reputasinya, buat pengaduan, report bahawa syarikat buku ni terlalu banyak buku Islam, menyelah buku Islamnya, dan buku-buku Christianity ni dah terasing. Maka seorang daripada BOD ni panggil ni, katalah nama dia Muhammad, saya nak dapat verification, saya nak verify kamu kerja sini berapa lama, apa kamu buat, pencapaian kamu macam mana. Bagus, pandai lah tuan-tuan ni, orang missionary ni pandai lah ya. Dia bukan cakap tembak peluru hidup begitu je, dia pandai lah, dia punya diplomasi pandai. Saya nak bertanya kepada kamu, ada tuduhan dikenai oleh kamu, kamu seorang yang baik, bijak, perform kamu yang bagus, saya dah check kamu punya dalam HR, tapi saya dapat makluman bahawa kamu alihkan buku-buku Kristian, kamu letak buku-buku Islam. Jawapannya, ya betul tuan. Kenapa kamu buat begitu? Tuan berniaga kan? Dia jawab balik, dia ready pada masa itu. Tuan berniaga kan? Saya masa datang ni pun saya buat research juga, saya dapatkan daripada bahagian account dan sebagainya, inventory. Sekarang saya tunjuk pada tuan, tuan talking about dollar and cent kan? Sebagai satu perniagaan, tuan-tuan mengharapkan kejayaan.
Sejak saya duduk kat division ni, saya berjaya menaikkan jualan buku Melayu dan sekaligus menyumbang kedai buku ini untuk didatangi oleh orang-orang Islam yang sebelum ini beranggapan kedai ini tidak mereka datangi. Kesannya tengok pada graf ini, dia pun ada bukti ditunjuk. Dan tuan saya beritahu pada tuan saya, orang Islam, saya kesian tengok bangsa saya tidak membaca. Kalau mereka tidak membaca, mereka akan jadi apa? Negara ini akan sengit kerana orang Islam semuanya jadi orang jahat. Sedangkan buku-buku yang saya tawarkan untuk mereka baca, dan saya minta penerbit buku berusaha untuk terbitkan buku-buku yang mendidik orang jadi orang lebih baik. Tuan nak kalau tuan-tuan keluar dekat Valley ni, sebutlah dah, turun dekat bawah nanti nak pergi kat kereta waktu malam, tiba-tiba ada orang tunjuk pistol bagi parang, minta duit nak. Dan orang itulah bangsa saya. Tuan nak berlaku begitu tak? Membaca jadikan orang lebih baik tuan. Jadi saya minta penerbit Melayu ini tu berkecimpung buat buku yang baik, keluarkan buku yang indah, yang cantik, yang menarik, dihadiahkan orang, dibaca, diamalkan. Maka jadilah negara kita seimbang dari sudut populasinya. Orang bukan Islam itu kagum dengannya. Betul lah kamu cakap ya? Tak terfikir saya. Okeylah, mulai hari ini saya bagi kamu freely, kamu nak buat dekat kedai buku macam mana, suruh cawangan saya benarkan awak buat. Alhamdulillah tuan-tuan dimulai orang sekalian, dia dinaikkan pangkat lagi sehinggalah jawatannya yang tertinggi. Beberapa tahun lalu sudah hampir kepada CEO dalam syarikat tersebut. Saya tak perlu cerita lah kedai buku apa tuan-tuan cari sendiri. Ya, ini adalah satu kerja yang dilakukan oleh seorang tanpa kita menyedari bahawa dia duduk dalam tempat macam tu pun ada peluangnya untuk buat kebaikan, dan malah mengajak orang mudah-mudahan terbuka pintu hatinya untuk berfikir macam dia. Tahniah kalau kita duduk kat mana-mana syarikat, kita lah yang telah memulakan tempat untuk semayang, ofis besar cantik, tak ada tempat semayang, semayang sharing, tempat duduknya lelaki perempuan. Kita duduk situ jadi apa? Tak boleh ke beranikan diri untuk bercakap bahawa kita kena ada tempat semayang di sini tuan? Saya orang Islam, kita orang Islam. Kalau tak, nanti ke pekerja akan pergi tempat lain semayang. Pekerja yang bagus akan berhenti kerana dia menganggap tempat semayang tak ada kat sini. Kita kehilangan. Cakaplah tuan-tuan, sampaikanlah apa yang kita takut sangat. Ya, maka ini peranan kita dalam dakwah ni tadi. Janganlah kita tunggu datang ustaz baru nak bercakap benda demikian, kerana tanggungjawab itu ada di atas bahu kita masing-masing. Ya, kalaulah tidak sebutir pasir, maka tidak akan jadi satu pantai yang indah. Jika semua pasir itu mengatakan aku tidak berguna, nampak tak? Kalau tidak setitis air, maka tak akan jadi satu teluk yang cantik. Kalau semua titisan air mengatakan aku tidak penting, kalau tidak sebatang pokok, maka tak akan jadi hutan belantara yang sangat kemas, cantik, hijau. Kerana semua pokok mengatakan aku tidak penting. Betul kan? Maka tanggungjawab ini perlu dimainkan. Ya, jangan kita tertipu dengan syaitan. Perangkap syaitan ni bagi mengatakan kita tidak sempurna, ini kerja orang lain, ini kena tunggu orang lain lakukan, ini memang tidak ada dalam akta, ini. Berhentikanlah kata-kata sedemikian. Peranan kita masih ada. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'i ashabihi huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.